Hari ni saya akan share beberapa perkataan yang korang mesti pernah dengar dalam cerita-cerita Korea yang selalu tengok tu. Perkataan pertama, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo ni maksud dia, kalau kita biasa tengok translation, biasa orang translate sebagai hi ataupun hello. Sebenarnya maksud annyeonghaseyo tu adalah lebih daripada tu. Hi dengan hello ni biasanya kita guna kalau kita baru sampai dekat sesuatu tempat ataupun baru nak mula something kan. Tapi annyeonghaseyo ni kalau korang baru nak mula ataupun baru nak habiskan, korang boleh juga guna annyeonghaseyo. Macam good morning, good evening, good night. Kalau tak tahu apa benda good morning dalam bahasa Korea, korang boleh guna annyeonghaseyo je. Ataupun kalau korang tak tahu macam mana nak habiskan, tak tahu macam mana nak cakap goodbye, boleh juga guna annyeonghaseyo. So senang untuk dinisbahkan maksud annyeonghaseyo ni kepada assalamualaikum dalam Islamic punya term. Yang mana assalamualaikum ni kita boleh guna bila-bila kan. Cara nak sebut yang sebenar, sebab saya biasa dengar orang sebut annyeonghaseyo kan, ataupun orang selalu kalau buat macam nak imitate orang Korea kan, macam seyo dengan sayur je kat belakang kan. So dia sebenarnya adalah annyeonghaseyo. Annyeong, bukan annyeong. Dia adalah 1, 2, 3, 4, 5 syllable. Annyeonghaseyo ni benda yang paling basic lah dalam bahasa Korea. Perkataan yang kedua adalah perkataan sarangheyo. So saya rasa sarangheyo ni adalah macam universal words. I mean, semua orang tahu apa maksud saranghe ataupun sarangheyo ni. Sarangheyo ni just like you guys know, maksud dia adalah I love you. Tapi mungkin korang boleh tanya, mana I, mana you dia. Itu keunikan bahasa Korea. Yang mana bahasa Korea ni most of the time kita kadang-kadang tak perlu pun nak letak subjek ataupun objek dalam satu ayat tu. Kita sebut verb saja, orang dah boleh faham satu maksud ayat tu. So macam sarang heyo juga. Sarang tu maksud dia cinta. Heyo tu maksudnya kita buat something. Dalam certain punya situation, sarang heyo sepatah tu maksud dia awak sayang saya. Dan anyone sayang siapa-siapa. So it's a very general term dan benda tu acceptable dalam bahasa Korea. Memang biasa diorang guna macam tu, tanpa subjek dan tanpa objek. Apa beza sarang heyo dengan sarang he? Level of formality dalam bahasa Korea ni, dia ditanda dengan dia punya imbuhan dekat belakang biasanya. So macam saranghe, dia adalah informal words. Informal words maksudnya biasanya kita guna sesama orang yang kita rapat ataupun dengan orang yang lebih muda daripada kita. So kita guna informal words. Kalau formal words, biasanya kita akan tambah macam heyo dekat belakang, ataupun kadang-kadang kalau dengar macam orang sebut saranghamnida kat belakang tu adalah menandakan formality of the words itself. Perkataan ketiga yang mesti korang pernah dengar adalah perkataan oppa ataupun onye. Onye ni biasanya ramai orang yang salah sebut, tapi tak apa. Oppa dengan onye ni adalah dua-dua panggilan untuk seorang perempuan panggil kakak atau abang. Kadang-kadang saya dengar ada lelaki yang sebut oppa atau onye secara sengaja atau tak sengaja lah, kalau tahu atau tak tahu. Oppa dengan onye dia adalah untuk perempuan sahaja. Manakala kalau lelaki nak panggil abang atau kakak, dia akan guna nuna ataupun hyong. Oppa maksud dia adalah lebih kurang macam abang dalam bahasa Melayu, tapi tak sama macam brother dalam bahasa Inggeris. Sebab dalam bahasa Inggeris, brother tak digunakan dekat orang yang kita sayang ataupun suami ataupun boyfriend. Diorang tak guna brother. Dan brother juga tak digunakan kepada orang yang lebih tua daripada kita tapi orang yang kita tak kenal. Jarang guna. Tapi macam dalam bahasa Melayu dan bahasa Korea, kita ada persamaan kat sini, iaitu kita boleh guna dekat orang yang kita sayang, dekat kita punya suami ataupun boyfriend, okay. Kita boleh guna perkataan oppa ataupun abang. Next perkataan yang biasa dengar adalah perkataan cinca. Perkataan cinca ni saya biasa tengok sampai orang buat meme tau. Cincah. Pasal ada orang tanya saya, cincah ni maksud dia apa? So cincah ni maksud dia adalah really ataupun very. Dia boleh jadi dua konteks. Satu, bila kita nak emphasize on something. Dan yang kedua adalah bila kita nak tanya, really? Contoh, kalau kita nak cakap sedapnya macam tu. So kita cakap, oh cincah mashisong. Kalau kita tambah tanda soal kat belakang tu, dia akan jadi cincah. Maksud dia macam, really? Betul ke? So konteks dia macam tu. Perkataan kelima yang biasa kita dengar adalah perkataan 괜찮아. 괜찮아 ni maksud dia it's okay ataupun it's alright. Ataupun 괜찮아 ni kalau formal kita akan sebut sebagai 괜찮아요. 괜찮습니다. It's okay ni biasanya kita guna dalam dua konteks juga. Konteks yang pertama adalah bila macam kita sedih ke apa kan. Kita sedih pasal ada orang pujuk kita. 괜찮아, tak apa, it's okay. Konteks yang kedua adalah macam kita nak menolak something. Macam ada orang offer kita something tapi kita cakap tak apalah. So kita boleh juga sebut 괜찮아요. So orang tu faham lah yang kita tak nak benda tu, kita tolak benda tu. So dalam 5 perkataan ni, korang pernah dengar semua tak? Kalau tak pernah dengar lagi, tak cukup tengok cerita lah tu.